Assalamualaikum dan salam sejahtera pelajar-pelajar SPM sekalian. Saya Cikgu Zuki. Mari kita sama-sama buat ulang kaji pantas untuk fizik tingkatan 5 yang kita telah belajar sebelum ni. Okey. Fizik tingkatan 5 ada 7 bab semuanya. Yang pertama daya dan gerakan 2, yang kedua tekanan, yang ketiga elektrik, yang keempat keelektromagnetan, yang kelima elektronik, yang keenam fizik nuklear dan yang ketujuh fizik kuantum. Okay, kita tengok bab yang pertama dahulu, daya dan gerakan. Untuk bab daya dan gerakan, ada 4 subtopik semuanya. Okay, daya paduan, leraian daya, keseimbangan daya dan kekenyalan. Okay, apa dia daya paduan? Okay, daya paduan. Okay, kamu dah banyak buat latihan mungkin. Okay, ada 2 kaedah yang biasa digunakan, segitiga daya dan segi 4 selari daya. Okey, dan ada gambar rajah jasad bebas, yang mana F sama dengan kosong, pegun dan laju seragam, dan F yang tak sama dengan kosong itu adalah pecutan. Okey, untuk yang kedua, leraian daya. Okey, ada 2 komponen yang berserenjang. Yang ketiga, keseimbangan daya. Keseimbangan daya, 3 daya dalam keseimbangan. 3 daya dalam keseimbangan. Kalau tadi 2 komponen ya. Okey. Kita boleh menggunakan segitiga daya dan kit meja daya vektor. Dan yang keempat, kekenyalan. Okey. Hubungan daya F dengan pemanjangan spring X diberikan oleh hukum Hooke. F sama dengan Kx dan graf F melawan X. Kecerunan itu ialah pemalar spring X dan luah di bawah graf ialah tenaga keupayaan kenyal EV. Okey, itu bab yang pertama. Bab yang kedua, tekanan. Ada 2. Okey, tekanan cecair, tekanan atmosfera dan tekanan gas. Okey, dan prinsip, ada 3 prinsip sini. Pascal, prinsip Archimedes dan prinsip Bernoulli. Okey, ada 6 subtopik sini. Okey, untuk tekanan cecair ada rumus dia, faktor dan aplikasi. Dan untuk tekanan atmosfera ada alat dia lah. Alat dia barometer, mercury, Fortuna and Wright, dan kesan dan juga dia ada unit dia. Untuk gas, untuk tekanan gas ada alat dia manometer, manometer air dan manometer mercury. Okey, manakala prinsip Pascal pula, rumusnya ialah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dan aplikasi pada umbuh Pascal dan sistem hidrolik, jet hidrolik dan brake hidrolik. Okey, untuk prinsip seterusnya, prinsip Archimedes, ada 2, daya apungan dan aplikasi dia. Daya apungan F diberikan oleh rumus F sama dengan rho Vg. Rho Vg. Okay, dengan keapungan berobjek W, jika W sama dengan F, objek akan terapung pegun. Jika W lebih besar daripada F, objek akan bergerak ke bawah dengan pecutan, dan jika W lebih kecil daripada F, objek akan bergerak ke atas dengan pecutan. Okey, dan aplikasi dalam kapal laut, garis plimsoll, ada garis di kapal tu, kapal selam dan balon udara panas dan sebagainya. Okey, untuk prinsip Bernoulli pula, dalam aerofoil, tube venturi dan aplikasi. Aerofoil, okey, aerofoil ni ada 2, iaitu daya angkat dan sudut serang. Okey, tube venturi, dan manakala aplikasi dalam penerbangan kereta lumba, bidang sukan dan bidang aeronautik. Okay, banyak lagi sebenarnya. Okey, itu adalah untuk tekanan. Okey, manakala untuk bab yang ketiga, iaitu elektrik, ada 4 juga subtopik, iaitu arus dan beza keupayaan, rintangan, daya gerak elektrik DGE dan rintangan dalam, dan tenaga dan kuasa elektrik. Okey, dalam arus dan beza keupayaan, ada arus, beza keupayaan dan medan elektrik. Kekuatan medan elektrik, daya elektrik ke atas unit cas, dan kekuatan antara 2 plate selari. Okey, daya antara 2 plate selari. Okey, rintangan konduktor, rintangan dawai dan nilai kerintangan. Konduktor ada yang konduktor ohm dan konduktor bukan ohm.
Okey, dari rintangan dawai ada faktor dia dan aplikasi. Okey, kemudian daya gerak elektrik DGE dan rintangan dalam. Apa dia DGE dan apa dia rintangan dalam. Okey, menyebabkan susutan voltan. Seterusnya tenaga dan kuasa elektrik. Okey, tenaga, kuasa dan kos. Okey, kita tengok kuasa, hubungan antara P V dengan I. Okey, P sama juga VI. Okey, dan untuk kos ni kita tengok macam mana cara untuk membuat penjimatan. Okey, itu untuk elektrik. Untuk keelektromagnetan ada 3 subtopik, iaitu daya, aruhan dan transformer. Daya, medan lastik. Okey, aruhan, konduktor, medan magnet kekal, manakala transformer, kuasa, input output dan kecekapan transformer unggul dan transformer tidak unggul. Transformer tidak unggul ni dia akan mengalami kehilangan tenaga melalui rintangan arus pusar, histeresis dan kebocoran flux magnet. Okey, manakala aplikasinya dalam alat elektrik dan sistem penghantaran dan pengagihan. Okey, itu keelektromagnetan. Seterusnya untuk elektronik ada 3, elektron, semikonduktor dan transistor. Okey, untuk elektron ada pancaran fermion, sinar katod dan di mana ada formula untuk tube Maltese ni. Yang ni formula dia. Okey, dan diode semikonduktor ada yang pincang depan dan ada yang pincang songsang. Okey, kegunaan dia ialah untuk rektifikasi arus ulang-alik. Dan transistor pula ada 2 jenis, NPN dan PNP. Kegunaan dia untuk amplifier arus. Okey, itu untuk elektronik. Bab ke-6, fizik nuklear. Ada 2 subtopik sini, reputan radioaktif dan tenaga nuklear. Kita tengok reputan radioaktif dulu. Okey, sinaran radioaktif ada 3, iaitu zarah alfa, zarah beta dan sinar gamma. Okey, dan dalam ni dibincangkan tentang separuh hayat, iaitu T separuh bawah ni. Okey, persamaannya tengok ni persamaan dia. Okey, dan aplikasi dia banyaklah. Antaranya adalah penentuan usia batu batan, usia bumi dan sebagainya. Okey, seterusnya tenaga nuklear. Tenaga nuklear ni daripada pembelahan dan pelakuran nukleus, dan aplikasinya dalam reaktor nuklear, dan pelakuran juga berlaku dalam sumber tenaga matahari. Okey, dan formula yang digunakan untuk tenaga yang dibebaskan ialah E sama dengan MC kuasa 2. Formula yang sangat popular. Okey, apa dia pembelahan? Pembelahan tu belah lah. Okey, nukleus tu dibelah, dan pelakuran pula adalah gabungan. Okey, dia cantuman, percantuman. Okey, itu adalah tenaga nuklear. Akhir sekali, fizik kuantum ada 3 subtopik, iaitu teori kuantum cahaya, kesan fotoelektrik dan teori fotoelektrik Einstein. Kita tengok teori kuantum cahaya. Spektrum jasad hitam, ini adalah perkara baru, okay, yang tidak dapat dihuraikan, diterangkan oleh fizik klasik yang sebelum ni. Okay, orang yang bertanggungjawab untuk bidang ni ialah yang pertama kali adalah Max Planck. Okay, dan yang kedua, sifat kedualan gelombang zarah. Zarah ni dia ada 2 sifat, gelombang dan zarah. Okey, ini Louis de Broglie, ni formula dia. Okey, ini momentum P, ini lambda, panjang gelombang. Kita dah belajar dalam tingkatan 4. Okey, seterusnya tenaga dan kuasa foton. Okey, foton foton tadi dia cakap apa ni, tentang sifat kedualan gelombang zarah tu. Okey, jadi ia dalam bentuk foton, iaitu paket-paket kecil. Okey, cahaya dalam bentuk foton. Okey, ada tenaga, ini kuasa. Ini formula untuk tenaga, ini formula untuk kuasa. Ditambah N je sini. Okey, ditambah N. Okey, jadi kuasa. Okey, so itu saja untuk fizik tingkatan 5. Semoga berjaya dalam menjawab soalan fizik untuk tahun ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.